Jadi hari ini saya akan menceritakan sinopsis tentang Bukit Siguntang di sebuah negeri tanah Andalas yang bernama Palembang. Di situ ada seorang raja yang bernama Demang Lebar Daun, di mana dia berasal daripada Raja Suran. Di situ terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Melayu. Dan di situ juga terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Siguntang. Jadi di situ tinggal dua orang balu yang berumah padi. Padi mereka sangatlah luas. Mereka bernama Wan Empok dan Wan Marlini. Maka bermulalah kisah anak Raja Suran 3 bersaudara yang dipelihara oleh Aktabul Ard, iaitu nenda mereka. Setelah mereka dewasa, mereka mempunyai paras wajah yang sangat kacak. Anak yang pertama yang bernama Nila Pahlawan. Yang kedua adalah Krishna Pendeta, yang bongsu adalah Nila Utama. Pada suatu hari mereka bertanya tentang ayah mereka dengan nenda mereka, iaitu Aktabul Ard. Lalu Aktabul Ard pun menyampaikan pesan ayah mereka apabila mereka sudah dewasa, mereka hendaklah dihantar ke bumi. Jadi apabila mendengar kabar tersebut, mereka sangatlah seronok. Lalu Aktabul Ard pun menyediakan pakaian anak raja yang bertatahkan Ratna Manika beserta dengan mahkota anak raja. Jadi mereka pun meminta izin untuk pergi. Aktabul Ard dan isteri berasa sangat sedih atas kepergian mereka. Sebelum itu, Raja Aktabul Ard menyediakan kenderaan untuk mereka pergi ke bumi, iaitu lembu putih. Maka sampailah mereka di Bukit Siguntang pada malam itu. Pada malam itu, Wan Empok dan Wan Marlini melihat sesuatu yang aneh di Bukit Siguntang. Mereka melihat satu cahaya yang berwarna keemasan. Jadi mereka pun berasa pelik. Apakah cahaya tersebut? Bermacam-macamlah di fikiran mereka. Jadi Wan Empok pun memberitahu Wan Marlini, esok kita akan pergi ke Bukit Siguntang. Apa yang sebenarnya berlaku di situ? Pada keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk pergi ke Bukit Siguntang. Asyik berjalan, akhirnya mereka sampai di bukit itu. Seperti yang disangka, mereka melihat tanah bukit tersebut berwarna keemasan. Dilihatnya ada 3 lelaki yang berpakaian raja duduk di atas lembu putih. Jadi macam mana kesudahannya? Kita sambung kat sebelah. Mari kita sambung cerita seterusnya. Wan Marlini pun hairan tercengang-cengang melihat paras sikapnya orang muda bertiga itu. Seorang memegang curi dan satu kayu yang bercap di tangannya, seorang memegang lembing dan seorang memegang pedang, sekaliannya daripada keemasan. Maka Wan Empok pun berfikir di dalam hatinya, anak raja mana orang muda bertiga ini? Sekonyong-konyong ada di Bukit Siguntang ini. Dari mana gerangan datangnya dan apa jua bangsanya? Baik aku bertanya kepadanya. Entah sebabnya, maka padiku berbuahkan emas dan tanah negara bukit itu pun seperti emas. Setelah keduanya berfikir, lalu bertanya, siapakah tuan hamba bertiga ini? Anak raja tuan mana tuan hamba? Anak jinkah? Atau anak perikah? Ataupun anak Raja Inderakah? Hendaklah berkata benar tuan hamba bertiga kepada kami, kerana lamanya kami duduk di lembah Bukit Siguntang ini, seorang manusia pun tiada datang kemari. Baru hari ini kami melihat tuan hamba bertiga. Maka dengan itu disahutlah oleh Nila Pahlawan, adapun kami ini bukanlah datangnya daripada jin ataupun peri, mahupun bukan juga datangnya daripada bangsa Indra. Bahawanya adalah kami adalah asal kami daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain, dan nasab kami daripada Raja Nusyirwan Adil, Raja Masyriq dan Maghrib, pacar kami daripada Raja Sulaiman alaihi salam. Dan nama kami adalah Nila Pahlawan, yang seorang ini Krishna Pendeta dan yang seorang lagi adalah Nila Utama, dan nama curi kami ini adalah Si Mandang Kini.
dan kayu ini cap kerupa namanya, dan pedang ini Badram Balawa namanya, dan lembing ini pula adalah Lembuara namanya. Maka berkatalah Wan Empuk dan Wan Malini, jikalau tuan hamba daripada cucu Raja Iskandar, apa sebab maka tuan hamba kemari? Dan dari mana jalan tuan hamba? Maka Nila pahlawan pun berceritalah seperti cerita ayahnya kepada Raja Aktabul Ar, segala hikayat Raja Iskandar beristrikan anak Raja Kedah Hindi dan peri Raja Suran masuk ke dalam laut, dan peri duduk dengan bundanya beranakkan baginda bertiga bersaudara. Dihikayatkannya kepada Wan Empuk dan Wan Malini. Maka kata Wan Empuk, apa alamatnya seperti kata tuan hamba itu? Maka sahutlah Nila pahlawan, mahkota kami ketiga inilah alamatnya: setapadi habis berbuahkan emas, berdaunkan perak dan berbatangkan suasa, dan tanah negara bukit ini menjadi seperti wama keemasan. Jikalau Empuk tiada percaya, pandanglah alamat kami, anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain, pacar Sulaiman alaihissalam. Maka Wan Empuk dan Wan Malini pun percayalah akan kata orang muda itu. Serta dengan sukacitanya, ketiga anak raja itu dibawanya kembali ketiga baginda bersaudara pun duduklah dan dipelihara oleh Wan Empuk dan Wan Malini. Padinya pun dituainya lah. Maka Wan Empuk dan Wan Malini pun menjadi orang kaya kerana mendapat anak raja itu. Maka terdengarlah kisah tadi oleh Demang Lebar Daun bahawa Wan Empuk dan Wan Malini mendapat anak raja di Bukit Siguntang daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain. Maka dengan itu Demang Lebar Daun pun bermudiklah mendapatkan Wan Empuk dan Wan Malini menghadap anak raja itu. Maka ambilnya ketiga anak raja itu dan dibawanya menaiki lembu putih ke negeri Palembang, dan dipeliharanya dengan seumpamanya. Maka Nila pahlawan ini telah digelarnya sebagai sang si perbab dengan takdir Allah Ta'ala. Maka lembu kenaikan baginda itu pun bermuntahkan buih. Maka keluarlah buih itu seorang manusia lelaki, hadir dengan berpakaian serta ia berdiri membaca ciri, demikian bunyinya: Ahusta Paduka Seri Maharaja serta Seri Sepah Buana Suran, Bumi Boji Bala, Pikrama Nakalang, Kama Makuta dan Menteri Buana Prasama Sakribana, Tangga Dharma dan Busaya Kuta, dan Singgah Sana Nakawikrama dan Rawan Naba, Palawi Kasat Dadi Prabu di kala mula, Mali Malaka Seri Dharma Raja Diraja, Raja Permaisuri. Maka oleh Demang Lebar Daun dinamainya sebagai Batala, artinya orang yang membaca diri. Daripada anak cucu Batala itu asal orang membaca ciri dahulu kala. Itu sahaja ceritanya. Sekian daripada saya. Terima kasih.